Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab kita Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Fathul Mu'in. Kita sudah masuk dalam babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Sambungan kita pada kali ini, bagi pelajar yang ada kitab, muka surat 130, kitab lama. Kitab yang kulit hijau 139. Dan disunatkan taswib, disunatkan taswib. Dalam kitab Arab ditulis wasunna taswibun li azanai subhin. Dan disunatkan taswib. Jumpa kitab taswib. Apa makna taswib? Tengok. Taswib, dia kata, at-taswib ambil daripada perkataan ma'khuzum min saba iza raja'a. Saba iza raja'a, maknanya kita pusing balik. Dia panggil U-turn semula. Mula-mula kita dah pergi dah, haya-haya as-salatu khairum minan naum. Mana pusing balik, itu makna taswib. Taswib maksud min saba iza raja'a, itu dalam bahasa Arab. Dan disunatkan taswib untuk 2 kali azan subuh, iaitu ia berkata selepas 2 kali hayy alataini. Letak baris. Hayy alataini. Apa dia hayy alataini? 2 kali hayya. Hayya ala salah, hayya ala falah. Itu bahasa Arab dia mudah. Hayy alataini. Malam ni kita nak buat teka-teki. Kalau hauqalah, apa dia hauqalah? Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Itu hauqalah. Tahlil. Tahlil apa dia? Makan ngatik. La ilaha illallah, itu tahlil. Tahu lain tahu dah. Tasbih tahu kan? Tahmid. Tasbih, tahmid. Itu biasa. Tahlil, hauqalah, hayy alataini. 2 kali hayya. Hayy alataini makna 2 kali hayya. 2 kali hayya. Kemudian lepas daripada itu kita berkata as-salatu khairum minan naum. Itu dia panggil taswib. Yakni sembahyang lebih baik dari tidur. Bangun belaka. Itu maksudnya gitulah. Kalau kejap Kelantan agak bangun, weh, maya. Salat lebih baik dari tidur. Berapa kali kita kata? 2 kali. Dan disunatkan juga taswib bagi azan sembahyang qada subuh yang terluput. Kita tidur malam ni tak sedar pukul 8 pagi. Kita kena azan sebelum solat tu. Kena kata juga hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Walaupun pukul 8 pagi. Kena kata juga. Dan dimakruhkan bagi yang selain dari subuh. Lain pada subuh jangan baca. Kuriha li ghairi subhin. Makruh lain daripada solat subuh tak boleh baca.
Dia khas untuk azan subuh sahaja. Ini dia panggil hak istimewa salatul fajri. Itu istimewa salatul fajri. Tamaklah kita taswib. Kita pindah pula satu lagi. Wa tarji'un, dan disunatkan melakukan tarji'. Apa dia tarji'? Apa dia tarji'? Tengok. Tarji' ni kena belajar sikit. Tengok dalam kitab. Tarji' iaitu dengan jalan ia menyebutkan dua kalimah syahadah dua kali secara secara perlahan. Bila kita nak sebut dengan secara mendengar orang yang hampir kepadanya dari segi adaknya, sebelum ia menyuarakan dua kalimah itu dengan suara yang tinggi bagi ittiba'. Apa dia ittiba'? Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan azan subuh dengan dan azan dan yasihu bidunihi. Azan sah kalau kita tak tarji', tetapi rugi dari sudut sunnah. Apa dia tarji'? Pelajar-pelajar tengok kitab tu kata apa tarji'. Tarji' at-tarji' dengan makna tardidus saut wa tikraruhu. Kita ulang balik apa yang kita nak kata. Bila tu? Setelah kita azan. Mula azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua kali. Kemudian sebelum kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kata asyhadu an la ilaha illallah, kita kena ulang dua kali asyhadu an la ilaha illallah perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Itu dia panggil tarji'. Tarji' mana ulang balik suara. Kemudian barulah masuk tangan sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandai ada tarji'? Macam mana tarji'? Selepas dua kali Allahu Akbar, kita perlahankan suara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita kuatkan suara. Itu dia panggil apa? Tarji'. Tarji' ini sunnatun indal jumhur. Sunat mengikut mazhab Syafi'i, dan majoriti ulama mengatakan sunat. Mazhab Hanafi kata tak sunat. Adalah perbahasan ulamanya. Bahkan setengah daripada ulama mazhab Maliki kata wajib. Tak baca tak boleh. Maknanya tarji' ini dalam kitab kita, tengok Tuan Syekh kata bagi ittiba', yakni mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Tulis dalil pelajar. Kita nak ajar pelajar-pelajar kita ni memahami dalil, bukan bermain dengan dalil. Ada orang kata, kenapa duk ajar budak main dengan dalil tu? Memahami, bukan memain, bukan bermain. Dalilnya hadis Abi Mahzurah dengan zal. Mahzurah. Hadis Abi Mahzurah radhiyallahu anhu qala alqa alayya Rasulullah sallallahu at-ta'zin huwa bi nafsihi. Nabi kita ajar kepada Abi Mahzurah. Nabi ajar sendiri. Faqala qul Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian Nabi kita ajar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Marji'. Itu mana tarji'. Kemudian balik semula kepada angkat suara asyhadu an la ilaha illallah. Dulu kita bear dulu. Lo ni malah bubuk dengan budak-budak. Nah, kalau tidak jadi lagi itu bila.
pahala besar ni nanti kita baca apa ni. Rugi siapa tak jadi Bilal. Selesailah kita dua perkara. Yang pertama at-taswib, yang kedua at-tarji'. Taswib ni untuk azan subuh saja. Kan? Malibari kata wa kuriha li ghairihi. Makruh kalau kita baca di kalau nak kira semua solat panggil orang azan tapi sesuai dengan subuh taswib lish. Kenapa? Sebab orang tidur. Bangun, kalau kita kejap Kelantan dah. Bangun. Semaya baik pada tidur. As-salatu khairum minan naum. Panggil. Kalau orang hati dia cerah, Allahu Akbar solat. Bangun. Kalau hati dia gelap, kerah kain limut tarik pula dah. Lambat lagi nak habis subuh ni baru bel, baru azan. Main-main. Baik. Kita bincang sekat tu dulu. Kemudian kita pergi kepada dan sunat yang kedua. Tulis. Berapa sunat kita ni? Yang pertama sunat dalam azan. Pelajar-pelajar letak tajuk dekat tadi. Letak dah kan? Tajuk tepi kitab tu sunat-sunat azan. Yang pertama taswib. Tak apalah kita ikut tartib kitab. Sepatutnya tarjih dulu. Kan asyhadu an la ilaha illallah dulu sebelum mari taswib. Taswib ni bawah tapi biarlah. Sebagaimana muallif sebut kita sebut. Kalau nak kira tartib orang lain tak tarjih dulu. Maknanya yang nombor satu sunat yang pertama tarjih. Yang kedua taswib. Yang ketiga tengok muka surat 140 tu dan sunat. Tulis nombor 3 tu. Dan sunat meletakkan dua jari telunjuk ke dalam lubang telinga dalam masa azan, bukan dalam masa iqamah. Waktu azan masuk ni. Mana jari tunjuk ni? Ni tunjuk. Tak sini. Pasal nak suruh suara tu naik. Tak sini. Sebab yang demikian itu, ini dia panggil nyatakan illah. Kenapa kita kena masuk dua jari dalam telinga lish? Kenapa? Lebih mengumpulkan suara. Li'annu ajma'al saut. Bila kita Allahu, suara tu naik sikit. Sebab kita tak dengar suara kita. Kalau kita dengar berasa derah dah. Bila tak dengar, perih kuat lah. Nah, sebab tu kadang-kadang kita bercakap dengan orang yang duduk main wayar dalam telinga ni. Kita bercakap dia duduk main ngangau ke tak berapa. Duduk gedung-gedung kalau dengan telinga ni kacau punya wayar telinga ni berat juga kita. Anak lepas 2 tahun kena PDPR ni berasa nak gelegok dah telinga ni. Dah kuliah kita satu-satu kuliah 2 jam. 2 jam dia punya mengajar. Panah. InsyaAllah ni boleh balik semula ke alam nyata ni berasa lega sikit. Jadi kita kena masuk masuk dalam telinga tu. Berkata syekh kami, siapa dia syekh dia? Syekh Ibn Hajar tulis. Berkata syekh kami, kalau Malibari kata qala syekhuna, siapa dia orang tu? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Tulis. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Seorang lagi Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani, itu ulama besar hadis. Dalam kitab dia Fathul Bari, bukan ni. Guru dia ni Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ibn Hajar kata, kalau ia hendak meninggikan suara dengannya, yakni dengan azan itu. Kalau mau nak angkat suara, masuk dalam telinga. Maknanya kalau kita nak azan seorang kita, ya contohnya, kita nak solat 3 orang, ya tak payahlah kuat-kuat laut. Jadi tak apa, tak masuk dalam telinga pun. Itu pandangan Ibn Hajar. Pandangan Ibn Hajar. Baik. Kalau sebelah tangan teruzur, tangan dia sebelah ni sakit, lumpuh ke, stroke ke, tak boleh angkat, boleh ia lakukan dengan tangan sebelah lagi. Angkat juga sebelah pun. Nak suruh ikut cara ni, kuat sebelah, kena buat juga.
Kalau ada halangan pada jari telunjuknya, jari telunjuk dia sakit sini, maka disunatkan ia menggunakan jari-jari yang lain. Gunalah jari tengah pun tak apa masuk ini. Tapi hak ni kuat ni. Dia ada magnet kat sini. Kalau tak ada lain, hak ni ada contohnya. Boh lah ni boh, biar jadi, biar masuk juga. Baik, tulis. Yang kelima. Yang keempat. Letak nombor. Dan disunatkan dalam azan dan iqamah itu berdiri. Berdiri. Dia kena baru. Wa sunna fihima ay qiyamun. Kena bangun berdiri nak azan. Kalau duduk boleh. Tapi sunnahnya berdiri. Kecuali orang uzur. Tok bila kita ni sakit lutut, tak boleh berdiri, boleh duduk atas kerusi. Khatib pun boleh berdiri, boleh duduk kalau tak mampu berdiri atas mimbar kan. Bila boleh duduk. Dan hendaklah ia melakukannya, tu tulis nombor 5. Tulis sunat yang kelima. Dan hendaklah ia melakukan azan di atas tempat yang tinggi. Dan kalaulah pada sesuatu masjid itu tidak ada menara, masjid ni tak ada menara nak naik atas, menara tidak ada, maka disunatkan azan di atas sutuhnya. Apa dia sutuh? Sutuh apa? Sutuh ni atas atap. Orang Arab ni rumah dia tak ada atap macam kita ni. Roof dia panggil roof. Atap tu kan. Orang macam mana orang tak ada atap ni. Tu. Rumah model tu depan tu tak ada atap. Itu dia panggil duduk atas sutuh. Itu dia panggil sutuh. Duduk naik atas sutuh. Mana atas atap lah. Tapi kalau atap sungguh ada, nak naik macam mana? Licin bahaya. Naik atas sutuh. Kemudian sutuh pun tak boleh naik. Tak ada tangga. Ataupun memang masalah lah kita kata. Nak naik tak boleh. Maka hendaklah dia azan dekat pintu. Dekat dengan pintu masjid. Yakni bila tidak ada sutuh, barulah pergi azan dekat pintu. Kenapa azan dekat pintu? Biar orang dalam masjid dengar, orang luar pun dengar juga. Dekat pintu. Yang duduk dalam masjid, maksudnya pergi duduk luar. Sebab apa? Biar dua-dua pihak boleh dengar. Dua-dua pihak boleh dengar. Nak dengar cerita? Waktu ana pergi melawat di negara China, di Beijing, kita sapa tu dekat dengan nak zuhur. Orang ramai masuk. Tepi dinding masjid dia tu ada meja, macam meja sekolah. Anda ingat ke tempat orang tua-tua mengaji kuliah ni? Rupanya meja tempat duduk ni ada kerusi macam ni, tempat orang tua solat. Orang tua hak tak boleh duduk, sakit lutut, dia solat atas kerusi, tunduk sujud atas meja. Kata pelik buat India, buat Cina ni. Bila nak azan, dia tak azan atas speaker. Negara komunis lain cerita. Dia azan dia dekat pintu, dia best itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak duk perhati tengok. Azan dekat pintu ya dia. Tapi orang penuh masuk masjid. Masya Allah. Balik-balik di Malaysia, negaraku tercinta. Azan kat mana? Nuh, atas menara hak tinggi sekali. 2 kilometer boleh dengar azan. Berapa orang pergi sembahyang? 4-5 orang je ada dalam masjid. Anak pun duk mikir kata padalah Cina atas peka besar ke Malaysia. Rupanya orang Malaysia ni tuli dengan azan. Kau tak tuli? Tuli lah dengar tak pergi. Buat dia azan dekat pintu tak guna speaker, penuh orang masuk dalam masjid. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Cina sindir kita rupanya. Kok mari speaker tu kok besar-besar tak? Siapa berkelahi jiran masjid dengan masjid mari balah sebab azan terlalu kuat. Orang pergi masjidnya tak ada la ilaha illallah, malu. Itu di Beijing. Tapi kita pergi ke satu kawasan lain pula. Dia panggil Little Mekah. Mekah kecil.
Hak tu, oh bahaya. Pukul 10 pagi polis tutup jalan. Berduyun-duyun orang mari. Nak semaya Jumaat. 10 pagi Jumaat. Tutup dah. Orang semaya ramai tak tengah padai. Masjid ada tak muat. Tapi panjanglah cerita kita cerita mula pula lah. Ni ceritanya Cina atas mari spekar besar ke Malaysia sebab orang kita banyak tuli dengan azan. Kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hilangkanlah ketulian masyarakat Melayu dengan azan. Kata Ami belaka. Ami tak Ami pun tanya khabar ayah tu. Pergi sejid ke tak? Lah, kalau ayah balik ni ayah tak pergi masjid, bisik. Abah, kita ni tuli ke dengar? Ada berani? Tak berani. Kalau ayah marah, dapat dah berapa tak kita pergi pun tak? Marah pula orang tegur. Ayah dia kata Covid kalau ni. Tak. Mesti alasan dia Covid. Mari kita cara kau ayah marah ayah tak pasang. Nak ambil kelik anak letih aku. Baik para pelajar sekalian, mari kita sambung. Maknanya kalau macam kita gini, dah dengan ada alat teknologi baru ni, speaker naik atas menara, tak payahlah kita naik. Lama esok nampak ada Ustaz Ayub duduk atas menara. Bawa nak best ini penat kita tarik turun. Licin bahaya tu. Kita hantar suara je naik dengan alat teknologi yang ada, kita kata alhamdulillah. Baik, pindah pula kepada sunat yang ke-6. Tulis nombor 6, dan disunatkan menghadap kiblat dan makruh tidak menghadapnya. Mana kita nak azan, jangan pusinglah kena. Pusing ke kiblat. Pusing ke arah mana? Kiblat. Yang ke-7. Tulis. Sunat azan yang ke-7. Dan disunatkan memalingkan wajahnya ke kanan sekali dan bukan dadanya di kala keduanya, yakni iqamat dan azan, pada bacaan hayya 'alas salah dalam 2 kali itu. Baik yaminan marratan fi hayya 'alas salah fil marrataini. Jadi kita palih boleh. Kemudian ia kembalikan wajahnya menghadap kiblat dan ke kiri. Jadi kita kemudian ia kembalikan wajahnya kiblat dan ke kiri. Macam mana kita? Bila kita duduk ini, hayya 'alas salah, pusing kita. Itu kanan. Betul kiblat balik, hayya 'alas salah. Kau ni pula. Sekali kanan, sekali kiri. Dan itu dilakukan walaupun azan bagi khutbah atau bagi orang yang azan bagi dirinya sendiri. Kena buat juga kanan kiri. Kenapa? Timbul soalan kenapa? Macam kita sekarang ni. Mikrofon duduk sini. Duduk depan ni. Kalau kita pusingkan suara lagi tak kuat. Mic sini, kita pusing kau ni. Kuat tak kuat? Tak kuat. Kena buat juga. Sebab apa? Dia panggil hikayah. Maknanya kita ikut apa yang dibuat asalnya oleh Nabi SAW. Zaman Nabi, sahabat buat. Walaupun sekarang ni, dengan teknologi yang ada ni, tak perlu dah paling kiri kanan, mikrofon duduk sini. Tapi kena buat juga. Kita kena lakukan sebab mengekalkan keaslian. Macam kita sini lah ni, kita di sini. Mana kita kekalkan amalan itu. Boleh jadi satu masa nanti tak ada speaker. Elektrik tidak ada. Macam mana nak buat? Naik atas menara kena pusing kanan kiri. Benda ni tak mustahil lah dengan ada peperangannya, dengan apa. Tak usah kata berperang. Waktu kita kena banjir dulu. Berapa hari tak ada azan. Tak?
Tak ada azan. Masjid kita ni banyak 2 minggu rasa lebih. Tak boleh nak solat. Nak kapek cemah habis. Macam-macam. Minggu apa tak ada elektrik. Lepas tu baru orang pakak mak mari apa ni hela macam dengan alat-alat hak ada ni sikit-sikit. Alhamdulillah. Dan dia tidak berpaling dalam menyatakan taswib. Dalam khilaf sini. Wala yaltafitu fit taswib ala niza'in fih. Tak payah berpaling ketika taswib. Taswib as-salatu khairum minan naum. Kerana ada pertikaian pendapat ulama dalam hal ini. Tapi ada sebahagian ulama kata la, kena berpaling juga. Sebab apa kena berpaling juga? Sebabnya dia tu termasuk dalam perkara yang apa tu? Yang diajar kepada kita supaya berpaling, taswib. Mana dia punya huraian. Nah. Ada kata tidak. Tapi itu dia panggil khilaf, para ulama mengatakan kena juga. Kena juga walaupun taswib, sebab dia termasuk dalam azan. Kita kata khilaf itu. Tuas siapa kata khilaf, tapi dalam kitab ni dia pilih yang tidak taswib. Mana kita punya lah ni senang nak bawa kitab besar, ambil gambar cari tak jumpa. Baiklah. Tambihun, satu peringatan. Dan disunatkan mengangkat suara azan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Kita nak azan seorang, kita nak solat seorangnya, kena azan juga. Ya. Lebih daripada apa yang ia memperdengarkan bagi diri sendiri dan bagi orang yang azan bagi jamaah, hendaklah lebih lagi daripada apa yang diperdengarkan seorang dari kalangan mereka dalam jamaah itu. Dia gini ya. Manakala kita nak azan untuk kita ya, kita nak solat anak-anak kita ke, kita seorang ke nak solat. Jadi kita azan tu biar kita dengar di telinga kita lah. Taklah siapa perekat tak bunyi juga. Tapi kalau azan untuk orang ramai mesti angkat suara yang lebih kuat. Itu maksud dia lah. Ada tambihun. Dan dalam keduanya itu sunat ia mengangkatkan suaranya setinggi-tinggi kerana ada suruhan. Mana kita kena angkat suara yang kita boleh, sekuat suara yang kita ada. Dan disunatkan merendah suara. Dengar ni. Kan? Tulis itu. Sunat yang keberapa tadi? Yang ke-8. Tulis yang ke-8. Disunatkan mengangkat suara. Itu yang ke-8. Dan yang ke-9, disunatkan merendah suara. Azan dalam suatu tempat sembahyang yang sedang dijalankan jemaah dalamnya. Makna kita mari, orang sudah dah solat. Mungkin dia solat jamak ke apa dia ke. Solat masing-masing. Jadi kalau kita nak azan untuk diri kita, jangan angkat suara. Mengganggu kawan tu pula. Ataupun orang dah keluar dari masjid. Contohlah kita kata kita sampai di masjid pukul 3:30 tengah hari. Asar pukul berapa? 4 petang, 4:30. Jadi jangan angkat suara kuat-kuat. Nanti terkejut pula orang tua masjid. "Oi, asar ke ni?" Jadi panik pula orang. Dah asar ke? Belum lagi. Ni tu azan apa tu? Azan zuhur yang baru nak solat. Jadi kita jangan kacau orang. Jangan mencelarukan orang, kan? Jangan mencelarukan orang.
Sunat yang ke-10. Dan yang ke-10 sunat tartil. Apa makna tartil? Maknanya suara tu kena panjang. Allahu Akbar. Ini panjang. Dan bersegera dalam iqamat. Kalau qamat pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar, oh wow, qamat. Jadi dua nada berbeza. Sebab apa? Waktu azan, tamtid, kita kena panjang ke suara. Kena angkat suara. Allahu Akbar. Sebab nak panggil orang. Nak suara orang mari. Iqamat, orang duduk di masjid dah. Asalnya begitu. Zaman kita lah ni, qamat tak mari lagi. Itu masalah tak? Bukan sakat qamat, sudah semaya pun tak pergi juga. Ada ke tidak? Yang tak tahannya, yang bertarah lembu kenyang. Awak tahu orang bertarah lembu kenyang, tahu? Masjid, restoran, kedai makan sebelah masjid. Orang azan dia duduk ngak makan di kedai makan tu. Itu label dia apa? Tarah apa? Lembu kenyang. Lembu kenyang ni kalau dia duduk ngak atas jalan, kita nak lalu, dia lari tak mari. Tak bangun kakak tu. Relax ya, kita pecek hung, dia sengih tengok. Luah lagi kan? Pusing lah kau. Nah. Geng-geng hodok makan di tepi restoran, tepi masjid ni, kalau orang azan tak bangun, label dia lembu kenyang. Kau backing sikit. Backing. Backing apa? Kalau backing tarik klik, kau sedang molek ah. Sedang molek ah, lembu kenyang. Malu kak juga. Nah. Kalau kita rasa tak segi solat, jangan makan tepi masjid. Sebab itulah kita rasa sangat duka cita. Kalau orang mari nak buka restoran tepi masjid kita ni, Allahu Akbar, rasa sedih. Bimbang takut banyak lembu kenyang daripada lembu hok biasa-biasa. Ini bimbang kita. Jadi kita berdoalah supaya kawasan kita ni aman, insya-Allah, daripada didatangi oleh lembu-lembu kenyang ni. Baik. Jangan. Maknanya azan angkat suara panjang, iqamat pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nada dia tu kena beza. InsyaAllah kita akan adakan daurah azan dengan iqamat. Dulu buat dah sekali, ni kena buat pula ke pelajar-pelajar hak baru ni. Bersedia? InsyaAllah. Lepas belajar ni, pergi bel dekat dengan kolam ikan kita ni. Biar segar ikan dengan bel. Baik. Dan mematikan baris ra takbir yang pertama. Allahu Akbar. Gitu. Mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena break in. Sebab dia ada dua cara. Ada orang ambil satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Kita ambil ni dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Break. Maka kalau tidak dimatikan barisnya, maka yang lebih fasihnya adalah ia menjadikannya baris hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi break lebih baik. Yang kedua tu berhenti dah. Serta mengidghamkan dal pada Muhammad ke dalam ra Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada setengah tak bilang ni, dia pergi duduk. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Berat. Nampak sangat lebah kaput. Nah, Muhammadar Rasulullah. Kerana dengan tidak mengidghamkan itu termasuk daripada telur yang tersembunyi. Dia panggil lahan khafi. Letak baris kha tu, kha. Bukan ha. Lahan khafi. Mana kesalahan yang tersembunyi. Dan hendaklah disebut ha pada as-salah. Hayya 'alas salah. Berhenti gitu. Jangan pula pergi berhenti atas tu. Hayya 'alas salat. Sudahlah, dia mari mana pula tu? Hayya 'alas salah, berhenti atas ha. Tamatlah kita
10 perkara sunat di dalam azan. Sekarang ini kita berpindah pula kepada perkara makruh. Makruh ketika azan. Apa dia makruh? Tulis itu apa? Dan makruh azan dan iqamah bagi orang yang berhadas. Orang ini tak ada wudu. Dia azan masuk waktu dah. Dia bilang dia tak ada wudu. Boleh tak boleh dia azan? Boleh? Sah, tapi makruh. Makruh makna apa? Tidak comel. Tulis. Makruh maknanya tak comel, tak molek, tak lawa. Tak baik, tidak elok. Sepatutnya azan tu ibadat. Eloklah kita berwudu. Eloklah kita berwudu. Tapi sah. Dan anak kecil. Anak kecil boleh. Anak kecil. Budak-budak dah pandai lah, pandai azan dia. Boleh ya kita, kalau dia azan jadi, tapi makruh. Dan orang fasik. Orang fasik ni orang hok tak akhlak buruk lah, akhlak tak baik. Tapi kalau dia azan sah. Cuma tidak elok. Tidak, orang panggil makruh. Dan tidak sah melantiknya. Tulis itu. Tidak sah menyerahkan kerja azan dan iqamat kepada mereka itu, yakni jangan lantik orang yang akhlak buruk dan kanak-kanak jadi Bilal tetap di masjid. Jangan. Tapi kalau langsung tak ada orang, budak yang ada. Baik aku azan, beres. Kita kata terima kasih awang. Awang, terima kasih kerana tulu azan. Tapi nak lantik dia, lah. Tidak boleh. Ataupun lantik orang yang tidak baik, akhlak dia buruk pun tidak boleh kita lantik. Sebab itulah orang nak jadi Bilal ni besar kelebihan dia. Lepas ni kita baca hadis tentang kelebihan muazzin, insya-Allah. Tulis tajuk baru. Satu lagi kita ambil tajuk terakhir. Kedudukan azan dan imam dalam Islam. Sekarang ni kita nak tengok mana lebih besar, muazzin ke imam? Mana lebih besar? Dari sudut kedudukannya. Jangan tanya gaji. Kalau tanya gaji, mestilah Pak Imam lebih besar daripada muazzin. Imam, sekarang ni kalau imam masjid bandar, bertaraf pegawai agama dia paling. Pegawai agama. Ikut CJ lah. Kalau ada CJ BA, balik daripada mana-mana universiti, besar sikit gaji. Tapi bila tak syarat, mungkin dia pandai Quran, pandai sikit-sikit, boleh lah. Kita tak bincang bab gaji, kita bincang bab pahala. Siapa lebih besar? Tengok ni pelajar. Menyuarakan azan dan iqamah adalah lebih afdal daripada menjadi imam sembahyang. Mana dalil? Tulis. Dalil yang pertama. Dia ada dalil. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik kata-katanya, ucapannya, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Tulis. Ayat ini dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 33. Surah Fussilat ayat 33. Qalat ummuna Aisyah. Berkata ibu kita. Siapa ibu kita? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata humul muazzinun. Humul muazzinun. Mereka itu orang yang panggil orang kepada Allah ini siapa? Iaitulah muazzin, tukang bang. Muazzin, para muazzin. Itu pendapat yang pertama. Boleh. Pendapat yang pertama,
mengatakan bahawa muazzin lebih afdal daripada imam. Baik. Letak qaf 2. Tulis huruf qaf 2. Mana pandangan yang kedua, al-qaulus tsani. Pendapat yang kedua, waqila. Ada qaul yang mengatakan imam lebih afdal daripada muazzin. Oh, dia kata imam lebih afdal lagi. Imam lebih afdal daripada muazzin. Imam lebih afdal daripada muazzin. Tengok nota di bawah. Bukan. Bawah pada kurungan tu. Kurungan tu tambahan daripada penterjemah. Dia tak ada lagi tak asal. Dia kata dan dilebihkan wa fuddilat min ahadihima bila niza'. Maknanya imam dilebihkan daripada keduanya daripada siapa? Daripada muazzin dengan tiada khilaf. Bagi orang yang menyokong. Baik, sekarang ni pelajar-pelajar kita ada dua pendapat. Ada berapa pendapat? Dua pandangan. Ada kata muazzin lebih hebat, lebih afdal. Ada yang kata imam lebih afdal. Kita nak jadi muazzin ke nak jadi imam? Jangan tanya gaji, kita tanya kedudukan. Baik, mari kita baca sikit. Kita baca hadis. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan azan. Tulis ni pelajar. Nabi kata apa? Hadis yang pertama diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal." Kalaulah manusia tahu pahala azan, pahala duduk saf depan, kemudian mereka tak dapat berebut nak azan, berebut saf depan, mereka akan mengundi untuk mendapatnya. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa besarnya pahala azan. Itu dalil yang kedua. Dalil yang pertama kata-kata Aisyah tadi. Dalil yang ketiga, rawa Muslimun an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin pada hari kiamat esok tengkuk dia tinggi. Tidak khilaf, tinggi comel. Bukan zarafah. Oh, lama kau begini belakang tekuk muazzin esok. Apa tu? Tok Bila kapu aku tu. Hak ni muazzin zarafah, hak ni tengkuk unta nyanyi. Tak comel orang tekuk. Maksudnya atwalu a'naqan maknanya comel. Kalau dia berdiri tu orang nampak dia. Oh, Tok Bila tu. Kemah dia. Tak? Itu faham maksud hadis. Hadis ni rawahu Muslim. Dengar ni. Hadis yang ketiga, pak dah. Hadis ni rawahul Abu Hurairah juga. Iza nudiya lis-salat adbara syaitan. Bila muazzin azan, syaitan pun lari. Walahu durat, terketuk syaitan. Papak ketuk lari. Kalau kita orang baik, kalau awak di tepi-tepi hutan, kalau bunyi papak tu lari dah. Syaitan lari dia kata. Hatta la yasma' ta'zin. Sehingga dia tak dengar suara azan. Maknanya hebat muazzin ni, kalau dia azan, syaitan lari. Bisa tak bisa muazzin? Bisa. Siapa dia nak ambil syaitan, jadi tukar azan. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ke berapa dah? Mana hak menulis ni? Yang kelima dah. Pak kelima. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kata kepada dia, Abu Sa'id ni banyak kambing, dia pergi ke pada pasir jaga kambing dia. Nabi kata, ya Abu Sa'id, bila masuk waktu solat, mu kena azan, irfa' sautak, angkat suara azan.
fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin. Tidak ada yang dengar suara muazzin, jinnun wala insun wala syai'un, jin, manusia, batu, kayu, pokok, illa syahidalahu yaumal qiyamah, semuanya bersaksi kepada dia pada hari kiamat. Besar tak besar pahala? Besar. Hanggu tanya azan lari, patut berebut beratur tu dekat dengan mikrofon tu nak azan, ai pakat lari. Hadis ni rawahu siapa? Al-Bukhari. Hadis yang terakhir riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi kata apa? Al-imamu dhamin. Imam memberi jaminan, penjamin. Sebab kalau kita duduk belakang imam, kita salah ke apa, imam tanggung semua. Wadah? Kita tak payah sujud sahwi, imam. Wal muazzin mu'taman. Ingat, muazzin orang yang menjaga amanah. Sebab apa muazzin jaga amanah? Kenapa? Sebab dia jaga masuk waktu. Kita ni begini, ketar dah lapar, betul tak? Dengan air cendol lagi, dengan watama lagi, dengan apa kuih tak macam. Tak makan. Pukul 7:05 maghrib. Maghrib dah tu. Makan tak makan? Dak lagi. Bunyi muazzin, Allahu Akbar, Allah. Maghrib, makan lalu. Lepas 2 minit maaf weh, ambo salah saat ni. Aku nak agak. Oh, kacau. Maknanya sebab tu Nabi kata muazzin mu'taman. Muazzin orang yang penjaga amanah, amanah ibadat orang. Jangan main-main. Jadi besar pahala. Kenapa Nabi kita berdoa, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada imam-imam dan ampunkanlah kepada muazzinin. Mana dalam hadis-hadis ini yang kita baca menunjukkan bahawa azan lebih besar pahala daripada apa? Daripada imam. Kenapa? Sebab apa? Sebab hadis banyak. Sebab yang kedua, tulis. Ini dia panggil logik akal. Sebab muazzin orang yang terawal pergi ke masjid. Imam pergi bila? Last sekali. Imam dia tak pergi awal, dia pergi akhir. Bila dia keluar masuk masjid, orang qomat dah. Maka muazzin lebih kuat. Cuma tengok kepada ni, kenapa tidak ada riwayat yang sahih Nabi kita azan? Kalau dah afdal, tentu Nabi kita buat. Ulama jawab, wa amma tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil azan, tarkun Nabi sallallahu alaihi azan, Nabi kita tak azan, kenapa? Tapi Nabi jadi imam. Dalam bab imam, Nabi jadi imam, tapi dia azan tidak. Maka sebab Nabi ketua negara yang banyak urusan-urusan dia. Kadang-kadang orang dia duduk cakap dengan orang, masuk waktu dah. Nabi nak break payah. Jadi biar bila azan. Azan dah. Mari kita pergi masjid. Itu pun kadang-kadang Nabi kita lewatkan solat. Dengan sebab nak selesaikan kerja-kerja yang ada depan dia tu. Dan khalifah lepas daripada Nabi pun jadi imam tapi dia tak jadi muazzin. Maka itulah dia kata, maka di sini jelaslah kepada kita bahawa dalam bab nas syarak menunjukkan kepada afdalnya muazzin daripada imam. Tapi dalam bab gaji satu imam daripada muazzin. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Tamatlah perbincangan kita dalam perbincangan ini. Cuma oleh kerana penterjemah sedekah kepada kita tambahan tentang dakwah ni. Dalam kitab I'anatul Talibin ada. Dia kata dalam tafsir Khazin, nama tafsir Khazin, dakwah kepada Allah Ta'ala itu ada 4 martabat. Tanda ni. Tak tengok kita. Martabat yang pertama paling tinggi dakwatul anbiya, dakwah para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Yang kedua dakwah para ulama dengan hujah-hujah, dengan ilmu-ilmu. Yang ketiga dakwah para mujahidin dengan berjihad, ajak orang masuk Islam, menentang orang yang menentang Islam.
Yang keempat, dakwah tukang azan. Dakwah muazzin kepada solat. Jadi kita kata alhamdulillah kita ni termasuk di kalangan orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, tanda situ tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan baca tentang apakah adab, apakah etika bagi orang yang mendengar azan. Bila kita dengar azan, apa kita nak buat? Dengar azan sambil berbual, sambil makan-makan, atau bagaimana? Insya-Allah kita bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.